نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu soalan, ayyul a'mal afdal? Orang tanya Nabi, dalam banyak-banyak amalan apa yang paling afdal, yang paling baik? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi kata, imanun billahi wa rasulih. Nabi kata dalam banyak-banyak amalan, hak paling baik itu ialah iman dengan Allah dan Rasul. Maknanya satu orang manusia yang dia percaya Allah dan Rasul, itu paling baik. Kerana orang yang percaya Allah, orang yang percaya Rasul, dia akan buat semua apa yang Allah suruh. Makna dia paling baik. Orang yang percaya Allah, orang yang percaya Rasul, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, sembahyang tak tinggal. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, semua perintah yang ada dalam Quran, apa juga perintah yang disebut oleh Nabi, dia akan buat. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, apa juga benda yang Allah, yang Nabi larang, dia akan tinggal. Maknanya Nabi kata, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia sesungguhnya telah buat satu amalan yang paling baik. Apa dia amalan tu? Beriman kepada Allah dan Rasul. Qila thumma madha? Orang tanya lagi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, thumma madha? Lain daripada beriman kepada Allah dan Rasul, apa lagi amalan yang baik? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah. Nabi kata yang kedua, orang yang sanggup berjihad pada jalan Allah. Sanggup susah payah pada jalan Allah. Jihad makna dia ulul, makna dia all out, makna dia sanggup susah kerana Allah. Sahabat tanya lagi, summa madza? Apa lagi lain daripada itu ya Rasulullah? Amal apa lagi yang baik selain daripada beriman kepada Allah dan Rasul, selain daripada sanggup berjihad? Apa lagi amal yang baik? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hajjun mabrur. Orang yang buat haji dan haji dia mabrur, haji dia baik. Orang pernah tanya Nabi, yang kata haji mabrur ni apa?
Nabi kata haji mabrur itu ialah haji yang dalam tempoh buat haji itu tidak ada maksiat, tidak ada dosa yang dia buat. Daripada hari dia nak bertolak pergi buat haji sampailah hari tamam, sampailah hari sempurna haji dia, tak ada satu benda elok dia buat. Haji dia elok, akhlak dia elok, tingkah laku dia elok, amal ibadat haji yang dia buat elok dalam maksud kata menepati macam yang Nabi SAW tunjuk. Sebuah hadis Nabi SAW kata, khudu anni manasikakum. Nabi kata, ambillah daripada aku urusan ibadat haji kamu. Hadis itu membawa maksud kata orang yang nak pergi ke Mekah buat haji ni, dia kena buat haji macam mana yang Nabi tunjuk. Dia ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu', ada haji qiran. 3 haji tunjuk. Sepakat di kalangan ulama hadis mengatakan Nabi buat haji qiran. Sepakat di kalangan ulama hadis mengatakan haji yang Nabi buat ialah haji qiran, iaitu haji dan umrah buat sekali. Tawaf itu sekali, itulah tawaf haji, itulah tawaf umrah. Sa'i itu sekali, itulah sa'i haji, itulah sa'i umrah. Itu haji qiran. Sepakat di kalangan ulama hadis mengatakan Nabi buat haji qiran. Di kalangan ulama fiqh berbeza pendapat. Ada kata Nabi buat haji ifrad, ada kata Nabi buat haji qiran. Tetapi di kalangan ulama hadis dia bersepakat mengatakan Nabi buat haji qiran. Sahabat buat haji tamattu', Nabi kata okey, maknanya haji tamattu' juga mengikut petunjuk Nabi. Sahabat buat haji ifrad, Nabi kata okey, bermakna haji ifrad juga mengikut petunjuk Nabi, tapi Nabi buat haji qiran. Maknanya orang yang buat qiran ke, orang yang buat tamattu' ke, orang yang buat ifrad ke, semua ni menepati apa yang Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku. Maksudnya cara nak buat haji ni, ambil daripada cara yang aku tunjuk. Jangan ikut cara sendiri. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kita ambil mukadimah pada haji, pada sahabat-sahabat kita ramai nak pergi haji. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, dakhala al-masjid fastalama al-hajar ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى المقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلم ثم خرج إلى الصفا أظنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله أو كما قال hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ringkas, tapi dia menceritakan Nabi SAW buat haji ataupun buat umrah macam mana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, dia kata lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi apabila sampai ke Makkah, Nabi duduk Madinah. Bila Nabi mai ke Makkah untuk nak buat haji, apabila Nabi sampai sahaja ke Makkah, dakhala al-masjid, Nabi terus masuk masjid. So, kita hari ini masuk hotel dulu. Sampai turun bas, dimasuk barang, check in dalam hotel, saat lagi kita turun masjid. Kita ni sebagai kata-kata terima kasih untuk tengok dek aku dah. Aku nak buat macam Nabi buat ni, aku nanti tahu dulu main dari dengan nampak juga di dalam. Nabi SAW kata Jabir, lamma qadima Nabi SAW Makkah, apabila Nabi sampai saja di Makkah, dakhala al-masjid, Nabi masuk dalam Masjidil Haram.
fastalam al-hajar. Mula-mula masuk, Nabi pergi dekat Hajarul Aswad. Itu yang Nabi buat. Nabi selalu macam tu. Bila dia sampai ada di Masjidil Haram, kerana nak buat haji ke, kerana nak buat umrah ke, kerana apa ke, Nabi sampai dan masuk masjid, dia pergi dekat Hajar Aswad dulu. Bila sampai di situ, fastalam, Nabi istilah. Istilahnya apa dia? Sentuh. So tangan masuk dalam itu, sentuh Hajar Aswad. Summa mada ala yamin. Nabi sentuh, Nabi start awal. Start pusing kanan Nabi. Kanan Nabi maksudnya mengiringkan Kaabah. Hajar Aswad masuk pergi sentuh. Bila sentuh nak start awal, kena kanan. Kanan maksudnya Kaabah tu boleh kiri. Faramala salatan wa masya arba'an. Nabi tawaf 3 pusingan mula. Nabi ramal. Ramal maksudnya lari-larian, bagi laju daripada jalan biasa. Kemudian 4 pusingan lagi, wa masya arba'an. Nabi jalan biasa. Ini sunnah. Kita masuk saja kompleks Masjidil Haram, kita boleh tuju di dekat Hajar Aswad. Kalau boleh istilah, itu paling cantik. Sebab Nabi selalu buat macam tu. Kalau tak boleh, terus mula dengan tawaf. Tawaf 3 pusingan yang pertama, Nabi buka bau dia. Ittiba, dia bagi Nabi buka bau, kemudian Nabi berlari-lari anak, bagi laju sikit 3 pusingan yang mula. Bila main pusingan yang keempat, 5, 6, 7, Nabi tutup semua bau dia dengan kain ihram dan Nabi berjalan tenang. Nabi buat macam tu, komplit 7 pusingan. Summa atal maqam. Bila komplit 7 pusingan tawaf, Nabi menuju ke arah maqam Ibrahim. Maqam bukan maksudnya kubur. Maqam maksudnya tempat berdiri. Daripada perkataan Arab dia qama. Qama maksudnya bangun berdiri. Kalau orang Arab, ustaz batuk yang qiyaman maksudnya bangkit, bangun. Maqam maksudnya tempat bangun, tempat berdiri. Nabi Ibrahim alaihissalam semasa dia mula membina Kaabah dulu, maka tempat berdiri itu, batu tempat pijak kaki Nabi Ibrahim itu ada di situ, dan disebutkan dalam Quran tentang maqam Ibrahim. Nabi SAW bila masuk saja Masjidil Haram, pergi dekat Hajar Aswad, istilah, kemudian Nabi tawaf 3 pusingan yang mula, berlari anak, masuk pusingan keempat, jalan biasa 5, 6, 7. Bila habis 7 pusingan, Nabi terus menuju ke arah maqam Ibrahim. Faqala Nabi SAW sambil duduk jalan Nabi ke maqam tu, Nabi baca ayat Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dalam Quran Tuhan kata apa? Wattakhidhu. Maka hendaklah hamba ambil maqam Ibrahim itu musalla, jadi tempat sembahyang hamba. Maknanya habis 7 pusingan di belakang maqam Ibrahim itu sunat tawaf 2 rakaat. Perintah sunat tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim itu perintah Quran. Perintah Quran, walaupun dia sunnah, tetapi dia sunnah yang sangat-sangat dituntut. Seperti Quran sebut, Nabi dibuat dan sambil Nabi baca sepotong ayat Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan kita hidup pun habis tawaf 7 pusingan, sambil Nabi ke situ baca macam Nabi baca, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di belakang tu Allahu Akbar, sunat tawaf 2 rakaat. Setakat tu kita ikut sedikit macam Nabi buat. Setakat tu puas hati tu tuan. Faqala raka'atain, maka Nabi sembahyang 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim itu. Summa atal hajar ba'da raka'atain fastalam. Selepas Nabi selesai 2 rakaat sunat tawaf, Nabi pergi lagi sekali dekat Hajar Aswad, istilam lagi sekali. Nabi istilam lagi sekali. Begitu. Summa kharaja ila Safa. Kemudian Nabi keluar daripada Masjidil Haram menuju ke Safa untuk nak sa'i Safa dan Marwah. Sampai Nabi Luqi itu sampai di Safa, nak start berjalan, Nabi baca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nabi baca ayat Quran, Allah sebut inna Safa wal Marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah ini min sya'airillah, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sa'i.
Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa istimewa Hajar Aswad? Apa istimewa Hajar Aswad? Sehingga kan hadis cerita Nabi sampai di istilah dia dulu. Nabi habis tawaf 7 musim, Nabi sembahyang sunat tawaf belakang makam Ibrahim, Nabi nak pergi ke Marwah untuk sa'i, Nabi istilam lagi sekali. Apa istimewa baru ni? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajar al-aswad min al-jannah wa huwa ashaddu bayadan min al-laban fasawwadathu khataaya bani Adam, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, nazala al-hajarul aswad min al-jannah. Batu hajar aswad ataupun al-hajarul aswad ini turun dari syurga, Nabi kata. Itu batu syurga. Itu sebab di kalangan ulama tauhid bila membincangkan tentang syurga ni ada atau tak ada lagi, mereka kata ada. Apa dalil mereka kata syurga dah ada? Buktikan hadis Nabi mengatakan batu itu, hajar aswad itu dari syurga. Mana syurga ada, baru batu itu turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nazala al-hajarul aswad min al-jannah. Hajar aswad ini turun daripada syurga. Wa huwa ashaddu bayadan min al-laban. Masa mula-mula dia jatuh mai ke bumi ini, warna dia putih seputih susu. Fasawadathu khataaya bani Adam. Kemudian dia bertukar dari hitam kerana dosa anak-anak Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ar-ruknu wal maqam min yaqutil jannah. Nabi kata penjuru dan juga maqam daripada permata syurga. Walaula massahuma min khataya bani Adam la adaa ma baina al-masyriq wal maghrib. Nabi kata kalau tidak kerana manusia hidup pegang benda, hidup pegang dia, sudah tentulah batu ni cahaya dia menerangi timur dan barat. Dia jadi sebab. Pasal apa? Pasal dia tu serap dosa manusia. Macam-macam jenis manusia yang turun gini. Yang pergi buat haji ni pun macam-macam jenis, yang pergi buat umrah ni pun macam-macam jenis. Orang yang berdanung dengan dosa pun turun di, orang yang macam-macam jenis manusia turun di, masing-masing pergi membawa dosa di sana. Dia minta ampun, minta apa semua, bertaubat, menangis, minta kepada Allah supaya Allah tunjuk jalan lurus dan sebagainya, masing-masing dengan masalah masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia bila sentuh duk pegang ni, maka akhirnya batu sudah hilang cahaya. Wa ma massahuma min ri'aha illa syufiya. Ini istimewa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma massahuma min ri'aha illa syufiya. Dan tidaklah orang yang sentuh benda ni, sedangkan dia satu orang yang ada bencana kena dia, illa syufiya, malaikat hilang bencana daripada dia. Orang yang ini, kalau dia satu orang, orang Allah kata siap bencana. Orang yang banyak sangat masalah ada atas belakang dia pergi pegang benda tu, hilang bencana daripada dia. Nabi kata wala saqimin illa syufiya. Dan tidaklah orang yang sentuh dia ni, kalau dia ni jenis sakit, malaikat disembuhkan dia dengan izin Allah. Hadis itu hadis riwayat Al-Baihaqi dan dikatakan sahih oleh Imam Muslim.
Okay. Maknanya apa? Batu tu, Hajar Aswad itu istimewa. Dia batu syurga, bersempena dengan dia ni batu daripada syurga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala janji benda daripada dia. Bukan batu tu apa-apa, tapi Allah yang sebut batu tu ada istimewa, maka istimewa dia. Kita orang Islam bukan sembah batu tu. Kita orang Islam bukan kata apa-apa dengan batu tu. Kita orang Islam dengar apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi dibuat macam tu, Nabi dipegang, Nabi istilam, Nabi kucuk, Nabi apa, maka kita buat. Kita buat bukan kerana batu tu apa-apa, tapi kita buat kerana itu perintah Allah kepada Nabi. Maka apabila Allah perintah Nabi, maka kita juga turut diperintah untuk buat macam tu. Maka kerana itu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia bila dia nak dipegang, apabila dia nak dikuncup Hajar Aswad ni, dia kata, wahai batu, dia kata, kalau tidak kerana aku melihat Nabi sentuh dan Nabi kuncup engkau, aku tidak akan sentuh dan kuncup engkau. Clear? Sayyidina Umar Al-Khattab, satu orang sahabat yang menjadi contoh dari segi mantap, dari segi kuat akidah ni. Dia pergi kata macam tu. Waktu dia nak istilam, waktu dia nak kucuk Hajar Aswad ni, dia sebut benda tu. Dia kata, wahai batu, dia kata, kalau tidak kerana aku tengok Nabi kucuk engkau, kalau tidak kerana aku tengok Nabi sentuh engkau, aku tidak akan buat macam tu dekat engkau. Aku buat ni bukan macam tu. Pasal Allah suruh Nabi buat, pasal Nabi buat, maka kerana tu aku buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Az-Zubair bin Arabi radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan sa'ala bin Umar an istilamil hajar. Faqala bin Umar, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu wa yuqabbilu. فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زوحمت. فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبل. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Az-Zubair bin Arabi, dia kata, satu orang mai tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar Al-Khattab ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia alim besar. Main satu laki-laki tanya dia. Laki-laki pada kalangan tabi'in, dia tak akan jumpa Nabi. Dia akan jumpa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi aja. Dia jumpa Abdullah bin Umar Al-Khattab ni, dia terus tanya kepada Abdullah bin Umar ni, aku nak tanya dia kata tentang istilah Hajar Aswad ni. Apa cerita kita ni bila masuk di tawaf ni, kita tu istilah, kita kalau kita sentuh dia, kita kucuk dia, apa cerita tentang istilah dan tentang kucuk Hajar Aswad ni? Jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata apa? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu wa yuqabbilu. Aku tak ada cerita panjang, cuma aku boleh beritahu satu, mata aku sendiri tengok Nabi dengan Hajar Aswad ni, Nabi istilah, Nabi sentuh dan Nabi kucuk. Maka aku buat macam Nabi. Habis. Islam dia tak suruh kita cakap tanya. Dia tak suruh kita pergi ongkai cerita balik pasal apa kita puasa start daripada subuh sampai maghrib, pasal apa kita tak boleh buka lepas asar. Islam tak suruh pergi ongkai benda macam tu. Islam dia suruh apa? Dia suruh dengar Allah kata apa, dia suruh tengok Nabi buat macam mana. Macam tu kita buat cukup. Kita ongkai tanya macam-macam tu apa? Orang sealim, orang yang sehebat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, bila orang tanya dia, ya bin Umar, aku nak tanya, ni apa cerita kita ni bila tawaf, bila mai ke Hajar Aswad, kita piduk istilah, piduk sentuh dia, kita piduk kucuk dia, kalau kita tak boleh nak apa daripada jauh, kita lambai tangan dekat dia, apa cerita benda ni? Jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata apa? Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yastalimu wa yuqabbilu. Aku boleh cerita kamu satu aja. Mata aku tengok Nabi dengan Hajar Aswad ni, kalau dekat dia kucuk, kalau tak boleh nak kucuk dia istilah, dia sentuh saja. Aku tengok Nabi buat macam tu, aku buat macam tu. Itu cerita lain.
Faqala rajul, kata lagi-lagi itu dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata ara'aita in ghulitu alai, ara'aita in zuhimtu. Dia kata, aku nak tanya hang, apa pendapat hang kalau sekiranya ghulitu alai, aku ditewaskan ketika aku nak kucuri. Maksudnya orang terlampau ramai, aku nak pergi dekat tak boleh. Orang tolak-tolak aku tak ada nak kucur, aku tak ada nak istilah, aku tak ada nak sentuh. Apa aku nak buat? Ara'aita in zuhimtu, apa pendapat hang kalau sekiranya keadaan pada masa itu zahmah. Zahmah ni maksudnya susah. Kita nak pergi rapat kehadap satu tak boleh. Dupi orang tolak sampai kelih. Nak pergi orang tolak sampai kelih. Dia kata, apa pendapat hang kalau aku nak pergi kucur, aku nak pergi istilah, tapi tak boleh pasal orang terlampau ramai. Apa pendapat hang? Apa aku nak buat? Faqala bin Umar, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, ij'al ara'aita bil Yaman. Ni pendapat ni semua tolak di tepi. Dia kata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadimu wa yuqabbilu. Yang aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hajar Aswad ni, Nabi pujuk, Nabi sentuh. Itu yang cerita dia. Terus duduk tanya banyak, hang ada rezeki, hang ada peluang, apa? Tak ada, sudah kata. Terus duduk tanya banyak-banyak kesah. Itu jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan merupakan satu alim besar pada zaman itu. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Katsir bin Jumhan radhiyallahu anhu. Kata dia, ra'aitu bin Umar yamshi fi sa'i, fa qultu lahu atamshi fi sa'i baina as-Safa wal Marwah. Qala bin Umar, lain sa'aitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a. Walakin masyaitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Wa ana syaikhun kabir. Atau kama qala hadis riwayat At-Tirmidzi. Katsir bin Jumhan, dia ni tabi'in maksudnya tak ada jumpa Nabi. Dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Dia antara sahabat yang dia dan jumpa sahabat dia, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tentu kalau buka buku hadis, buka Sahih Bukhari ke, buka Sahih Muslim ke, buka Sunan At-Tirmidzi ke, buka Sunan Abu Dawud ke, buka buku-buku hadis ni, An Abdullah bin Umar ni cukup banyak. Dia riwayat hadis cukup banyak, ribu-ribu hadis dia riwayat. Maka banyak hadis bila kita jumpa cerita hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia alim besar. Satu hari, satu tabi'in, orang yang tak dan jumpa Nabi, jumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata ra'aitu bin Umar yamshi fi sa'i. Dia tengok Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni waktu sa'i dia berjalan. Fakultu lahu, maka aku tegur dia, aku tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, dia kata atamshi fi sa'i baina Safa wal Marwah. Dia kata hang jalan ke masa sa'i ni? Katsir bin Jumhan ni, dia nampak ni dia punya alim besar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini alim besar. Semasa dia sa'i, tempat yang biasa orang lari, antara tiang hijau tu, orang lari. Tapi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab jalan. Maka dia bertanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, At-tamshi fi sa'i baina Safa wal Marwah, berjalan ke? Asyik tak lari, maksudnya bagaimana berjalan saja. Kata Abdullah bin Umar, dia kata, lain sa'aitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a. Kalau hang nampak aku berlari itu kerana aku melihat Nabi berlari di tempat tu. Walakin masyaitu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Tapi kalau hang nampak sampai satu tempat aku berjalan tu kerana aku tengok Nabi berjalan di tempat tu. Dan tengok macam mana sahabat-sahabat, mereka ibadat ni mereka tak memandai-mandai. Ibadat mereka ikut Nabi. Kalau Nabi pucuk Hajar Aswad, mereka pucuk. Kalau Nabi istilah, mereka istilah.
Kalau Nabi masa sa'i ada tempat Nabi berlari, ada tempat Nabi berjalan, tak mana Nabi lari, tentu mereka lari. Tak mana Nabi jalan, tentu mereka jalan. Dia berbuat macam Nabi buat. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, wa ana syaikhun kabir. Yang tengok tadi, tempat yang patut lari, aku berjalan. Kerana aku sudah tua sangat, aku tak mampu nak berlari. Kerana itu aku berjalan. Dia kata. Tapi betul-betul tempat tu kena lari. Tapi ana syaikhun kabir. Aku tua sangat dah, aku tak boleh berlari. Anak berkuah aku tua lari juga tak boleh berlari. Ni kerana aku tua. Tapi kalau tidak kerana tua, aku berlari. Kerana aku melihat Nabi berlari di tempat ini. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis lain riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kuntu uhibbu an adkhula al-bait fa usalli fihi. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلتني الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استخسروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku teringin sangat nak masuk dalam Kaabah, nak semayang dalam Kaabah. Aisyah cerita. Aisyah kata, kuntu uhibbu an adkhul al-bait fa usalli fihi. Aku teringin nak masuk semayang dalam Kaabah. Maka satu hari aku harap dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya teringin sangat nak semayang dalam Kaabah. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Nabi bila dengar Aisyah isteri dia kata begitu, terus dia pegang tangan Aisyah. Terus dia pegang tangan Aisyah, fa'adkhalatni al-hijr. Dia bawa Aisyah masuk dalam hijr Ismail. Kaabah tak lagi, tepi balik tu ada lengkung tu. Sekerat. Bangunan tak habis itu sekerat lengkung tu dia punya hijr Ismail. Nabi pegang tangan Aisyah, terus awak masuk di dalam hijr Ismail. Masuk dalam tu, Nabi kata dekat dia, salli fil hijr in aradti dukhul al-Ka'bah. Nabi kata kalau siapa-siapa teringin nak masuk dalam Kaabah, masuk dalam hijr Ismail. Masuk dalam hijr Ismail sama macam masuk dalam Kaabah. Dia kata begitu. Fa innama huwa qit'ah min al-bait. Nabi kata kerana hijr Ismail ini adalah sebahagian daripada Kaabah. Walakin qaumuk istaghfaru. Tapi cerita dia, kaum kau, orang Quraisy dulu, Nabi kata, mereka kerana tak cukup biaya, kerana tak cukup belanja nak bangunkan bagi jadi Kaabah tu lebih besar macam tu, maka kerana itulah hijr Ismail terhenti dekat setengah tu saja. Nabi kata, fa'akhrajuhu min al-bait. Maka kerana tu nampak hijr Ismail ni terkeluar daripada bangunan Kaabah, sedangkan dia sebenarnya adalah bangunan Kaabah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Kalau kita balik kepada sejarah pembinaan Kaabah, kita tengok di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, di dalam kitab sejarah Ibnu Hisham, dan banyak kitab-kitab yang muktabar lain, dia menceritakan tentang status, tentang peringkat-peringkat Kaabah yang ada hari ini. Mula-mula sekali dia kata yang meletakkan batu asas bina Kaabah ini ialah Nabi Ibrahim dan juga anak dia Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka orang yang mula-mula sekali atas perintah Allah dia letak batu asas pembinaan Kaabah. Kemudian dibina Kaabah itu bekas tapak kaki dia pijak tu, yang kata makam Ibrahim itu cerita awal-awal Kaabah mula dibina zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaabah asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bentuknya bukan macam lah Pak Sagi itu tak. Bentuknya sekali dengan hijr Ismail itu, bangunan itu naik macam tu. Balik petak ni Pak Sagi, balik ujung ni dia lembut, dan bangunan itu naik jadi sebiji bangunan. Itu Kaabah asal yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pintu ada dua. Ini cerita di dalam Al-Bidayah wal Nihayah. Dia cerita macam ni. Pintu Kaabah asal zaman Nabi Ibrahim buat dulu dua. Satu rapat menyentuh Hajar Aswad.
tempat pintu lah ni, tapi pintu lah ke tengah sikit. Pintu asal dulu rapat ke Hajar Aswad, ke penjuru tu pintu, dan terletak di lantai. Pintu tu tak berjalan tinggi, orang boleh hidup bergantung di bendui dia tu. Dulu masa Nabi Ibrahim alaihi salam buat Kaabah, pintu tu dia ada atas lantai, atas tanah, dan rapat ke Hajar Aswad. Dan lagi satu, pintu sekentang dengan dia bagi sana, rapat dengan rukun Yamani. Maknanya kalau masuk Kaabah, masuk buat Hajar Aswad ni, tembus pun rukun Yamani sana. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan anak dia Nabi Ismail alaihi salam. Itu asal. Selepas zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, sampai dah kepada zaman Arab Quraisy, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proses masa tu 1000 tahun. Akhirnya Kaabah tu dia dimakan usia, dimamah masa. Akhirnya Kaabah tu runtuh rosak macam tu. Mai zaman Quraisy ni, Kaabah tu dia bina semula. Apa yang dah tahu tadi? Kaabah tu yang dah runtuh kerana dimakan masa tu, dibina semula pada zaman Quraisy ni. Dia bina semula di atas tapak, di atas asas yang sama, tapi bentuk dia sudah jadi lain. Bentuk dia sudah jadi paksagi macam kita tengok lah ni. Kemudian Hijr Ismail tu dibina sekarang aja, kerana kurang biaya, tak cukup duit untuk nak buat bagi jadi sebiji besar. Itu Kaabah di peringkat yang kedua. Pintu sudah diubah, tarik ke tengah sikit, naik ke pintu lain. Itu yang dibina pada zaman Quraisy dulu. Dia jadi macam tu. Dan bentuk itu kekal sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi. Itu bentuk dia. Sehingga Nabi wafat, apa semua mai zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian dia mai zaman kerajaan Bani Umayyah dan sebagainya, mai zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni siapa tuan? Dia anak kepada Asma binti Abi Bakar. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi tak ada anak. Aisyah ambil Abdullah bin Zubair, ambil anak-anak, anak Asma, dia ambil buat anak angkat dia. Abdullah bin Zubair ni anak angkat Aisyah, maknanya anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Abdullah bin Zubair menjadi penguasa Makkah, dia jadi gubernur di Mekah pada masa itu. Dia runtuhkan Kaabah yang ada. Dia runtuhkan sampai habis, flat semua. Dia bina balik Kaabah mengikut macam mana zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaabah dulu, Kaabah yang tadinya dibina balik oleh Quraisy, tetapi ada pindaan, pintu piwaknya bagi atas sikit, buat satu saja, pintu balik belakang tutup dan sebagainya. Mai zaman Abdullah bin Zubair ni, anak angkat Nabi ni, mai zaman dia peruntuh balik bagi flat semua, dia up balik satu bangunan, dia mengambil kira Kaabah macam zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menurut macam mana yang Nabi pernah cerita dekat mereka dulu. Pintu dibuat balik dua pintu, satu kembang dengan Hajar Aswad, balik sana tepi rukun Yamani, buat balik macam tu. Tak lama lepas itu, satu panglima besar pada zaman itu nama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Mai zaman dia pada masa itu menjadi gubernur di Basrah dan di Kufah. Dia serang Makkah kerana adalah macam mana tak setuju dengan Abdullah bin Zubair ni. Dia serang Mekah sekali dengan Kaabah tu berotak. Kemudian Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, dia buang balik Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair ni, dia bina balik Kaabah macam ada hari ini. Kaabah yang ada depan mata kita di Mekah ini adalah Kaabah yang dibina oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapak yang sama, tapi bangunan tu zaman Nabi Ibrahim satu bangunan, mai zaman Quraisy buat macam lain, mai zaman Abdullah bin Zubair buat balik macam Nabi Ibrahim, mai zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi buat balik macam zaman Quraisy. Dan saya pernah tahu tak cerita macam ni. Dalam kita lebih tahu apa tadi dah, di haji, di umrah, di apa, kita tak tahu sejarah Kaabah ni macam tu cerita. Kemudian dia kata apa jadi?
Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, anak angkat Nabi ini kemudian dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Orang yang ambil sejarah Islam STPM, dia baca Quran. Abdullah bin Zubair ini akhirnya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dijatuhkan hukum bunuh dan dia disulam di sisi Kaabah. Semasa hukum bunuh nak dijalankan kepada dia, mak dia Asma binti Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia ni cucu Sayyidina Abu Bakar. Mak dia Asma binti Abi Bakar mai jumpa depan Hajjaj, depan anak dia nak kena hukum. Hukum sulam ni dikenakan kepada buruk, kepada orang yang memberontak terhadap kerajaan Islam. Dia nak disulam di tepi Kaabah. Dia pun bergoyang sikit dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, cerita kata dia pun orang nak sulam. Mak dia main pada masa itu Asma binti Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq main. Bila dia sampai di situ, dia kata dekat anak dia, dekat Abdullah bin Zubair, dia kata kamu hendaklah tetap dengan pendirian kamu. Bila dia kata begitu, Hajjaj kata dekat Asma binti Abi Bakar, ipar Nabi, dia kata apa? Dia kata perempuan tua. Mana dulu dia? Jawab pula Asma ni, cerita dalam sejarah ni. Jawab Asma ni, dia kata apa? Aku tak nyanyuk lagi. Kemudian Abdullah bin Zubair, anak angkat Nabi ini disulam di situ dan mayat dia diletak di tepi Kaabah. Tentu kita dah beritahu Kaabah, kita tak tahu cerita tu ada keliling tu berapa macam cerita tu ada. Itu yang berlaku dan dicatatkan benda ni semua di dalam kitab sejarah. Begitu jadinya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dia sampai ke tahap itu. Tapi orang berbagai-bagai pendapat. Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki, orang pernah tanya dia tentang Hajjaj. Apa pendapat Tuan Imam tentang Hajjaj ni? Satu panglima serang masuk mai Kaabah, bunuh anak angkat Nabi, sulam mayat letak di tepi Kaabah ni, macam mana dia ni? Jawab Imam Malik bin Anas, dia kata apa? Dalam Quran ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat lain kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat lain kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dia kata tiga-tiga tu, al-kafirun, al-fasiqun dan al-zalimun, tiga-tiga tu ada dekat Hajjaj. Imam Malik yang warak ni jawab macam tu, dia marah dengan Hajjaj. Itu pendirian dia terhadap Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membina Kaabah yang kita tengok hari ini. Itu adalah hasil binaan pada zaman dia. Tapi Hajjaj ni sendiri yang kita tengok dia dari satu sudut, nampak dia macam tu, macam jahat, macam apa, wallahu a'lam, kita tak tahu. Allah yang lebih mengetahui dia ni macam mana orang dia. Kita jangan kata apa-apa, kita tak tahu apa tentang apa berlaku pada zaman tu, kita tak tahu. Cuma kita boleh cerita benda jadi macam ni. Jangan menghukum kata Hajjaj jahat ke, jangan kita campur benda ni. Kita cerita apa yang jadi dia. Pasal apa? Pasal Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni satu orang yang hafaz Quran. Itu yang kita kata manusia tu, kita tengok kok ni dulu ni, kita tengok kok ni dulu ni, kita tengok kok belakang dulu, kita tengok kok ni dulu ni, kacau-kacau. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang begitu cerita tadi, yang Imam Malik bin Anas pernah kata macam tu kerana kecewa dia dengan tindakan Hajjaj ni. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu dia yang pertama dia hafaz Quran. Yang kedua dia satu orang pemidato yang fasih. Ucapan kata-kata Hajjaj ni sampai hari ini dibuat contoh kepada orang yang belajar lughah, orang yang belajar bahasa Arab. Kerana ungkapan kata-kata yang betul. Dia orang ahli bahasa. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia satu orang ahli bahasa yang dikagumi bahasa dia sampai hari ini. Tentu anak tentang mengaji sekolah Arab, belajar balaghah, belajar tentang bahasa Arab. Balaghah bahasa tinggi Arab ni, jumpa kata-kata Hajjaj ni. Inni ra'aitu ru'usan qa'aina'an. Itu semua kata-kata Hajjaj. Dia pemidato yang fasih berbahasa Arab, dia hafaz Quran. Bahkan jasa yang paling besar apa dia? Zaman dia mengarahkan satu orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah orang yang pertama
asas-asas ilmu nahwu dalam bahasa Arab yang orang belajar lagi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang bunuh anak angkat Nabi tadi ini, dia mengarahkan Abul Aswad Ad-Du'ali suruh bubuh titik kepada huruf-huruf Quran. Huruf Quran tak ada titik masa tu, maka tak tahu beza. Bila buat macam tu, nak baca ha ke, nak baca ha ke, nak baca jim ke, tak ada titik. Ja'alna ke, ataupun nak baca ha'alna ke, nak baca ha'alna ke, tak ada titik. Nak bunyi macam mana? Jadi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi mengarahkan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali juga hafaz Quran, ambil titik supaya orang ke depan itu bila baca Quran dia kena ha hak mana, ha hak mana, jim hak mana. Itu jasa ya. Sampai hari ini Quran yang kita baca adalah Quran yang titiknya diatur oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi ada kita bila nak hukum orang yang susah. Kita kata dia jahat, kod ni nampak jahat, kod ni dia baik banyak. Kita nak kata dia baik, dia nampak ada dua nakai dia buat tertolong. Maka pulang balik kepada Allah. Soal dia macam mana, Allah saja yang lebih kenal dia siapa. Kita jangan bertambah sekali, dua kali pun tak mau tambah. Sebab kita tak tahu apa tentang apa yang berlaku pada masa itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Mukadimah saja pun macam satu kuliah lagi. InsyaAllah kita sambung pada tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 122, kita masuk surah At-Tur Makkiyah. Surah At-Tur Makkiyah. Surah At-Tur turun selepas daripada turunnya surah At-Sajdah. Ada baca bagi jemaah itu surah At-Sajdah. Surah yang kita nak baca ni surah At-Tur. Makna At-Tur ialah Al-Jabal, bukit. Dan diambil sempena At-Tur ini sempena bukit Tur Sina yang menjadi bukit tempat Nabi Allah Musa alaihi salam bercakap dengan Tuhan. Mungkin kita dah dengar banyak ustaz-ustaz yang mengajar cerita tentang Nabi Musa alaihi salam, dia bermunajat dengan Tuhan. Dia naik atas bukit ni, bukit Tur Sina. Dia naik sampai dia minta dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, dia kata, tunjukkan dirimu kepada aku. Dia pun pening dengan Allah tu tekan dia, bertanya dia, apa Musa hang kata hang ada Tuhan? Tuhan hang macam mana? Kami kalau kami kata ada Tuhan, kami boleh tunjukkan ni Tuhan kami kayu, ni Tuhan kami batu, ni Tuhan kami. Hang tu kata hang ada Tuhan, Tuhan hang Allah. Tapi mana dia Tuhan hang? Dia naik atas bukit Tur Sina. Dia bermunajat, minta dekat Tuhan. Ya Allah, tunjukkan dirimu kepada aku. Allah kata dekat dia, unzur ila jabal. Wahai Musa, tengok bukit ada tepi. Dia duduk atas bukit Tur Sina, tengok bukit ada tepi itu. Apabila aku mentajalikan nur aku kepada bukit itu, ja'alahu dakka. Berkecai bukit itu. Kalau nur Allah sahaja dipancarkan ke bukit tu, bukit hancur. Bukit tuan-tuan, bukan manusia. Kalau bukit yang kukuh, yang nampak utuh, yang nampak kuat tu, Allah akan jadikan nur dia, janganlah mudahkan. Hancur berkecil bukit, tak boleh tahan dengan nur Allah. Bagaimana engkau manusia nak melihat aku? Tuhan kata. Apabila Musa beralih, dia tengok ke bukit tu, Tuhan pun terjadikan nur dia kepada bukit itu, berkecil sungguh macam yang tu kata. Pengsan Nabi Allah Musa alaihi salam. Peristiwa sebelah di atas bukit Tur Sina. Nama surah yang kita nak baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabil mastur wa raqqil manshur wal baitil ma'mur wal saqfil marfu' wal bahri wal masjur. Demi bukit ataupun Jabal Tur, dan demi kitab Allah yang ditulis pada tulisan yang terbuka. Ini Allah bersumpah dengan tiap-tiap benda ni. Allah bersumpah dengan tiap-tiap benda ni. Allah bersumpah yang pertama sekali, dia kata Wat-Tur, demi bukit. Tuhan bersumpah dengan bukit.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang kedua, wa kitabin mastur, dan demi kitab Allah yang ditulis. Allah bersumpah dengan kitab dia, dengan Quran, dengan Injil, dengan Zabur, dengan Taurat, dengan Suhuf. Ini kitab-kitab yang Allah turun. Allah bersumpah dengan kitab-kitab ini. Dan Allah bersumpah fi raqin mansyur, dan demi Allah bersumpah dan demi kitab yang ditulis pada tulisan yang terbuka, dan demi wal baitil ma'mur, dan demi baitil ma'mur di langit yang ketujuh. Tuhan bersumpah dengan baitul ma'mur yang berada di langit yang ketujuh. Dan Allah bersumpah wal saqfil marfu', dan demi langit yang diangkat. Tuhan sumpah dengan langit. Dan wal bahril masjur, dan Tuhan bersumpah dengan laut yang dipenuhi air. Al-masjur dia ada dua tafsir. Satu, masjur dia kata masuk penuh dengan air. Lagi satu bahasa Arab juga, masjur membawa maksud yang di dalam tanah ada api. Itu satu lagi maksudnya. Bila Allah kata wal bahril masjur, maksudnya dan juga laut yang di dalam tanah dia ada api. Maksudnya apa? Ada minyak. Ada minyak. Quran awal-awal dah sebut dah. Dah sebut dah kata laut yang nampak luas hebat tu, dia ada dasar dia. Bawah dasar laut itu ada masjur, ada bahan api, ada minyak. Allah beritahu awal lah. Pasal apa? Pasal Allah lah Tuhan yang menjadikan minyak di situ. Bukan? Firman Allah lagi, inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Bahawa sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti akan jatuh ke akhir Allah kafir. Tuhan bersumpah. Siapa yang jadi kafir di akhir dunia ini, azab tentu kena, tak boleh lari. Maka tiada baginya seorang pun yang dapat menolakkan azab itu daripada kena dia. Maka kata Jabal Tur itu ialah bukit yang menjadi tempat berkata-kata Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada diterangkan. Yang mula-mula start ayat tadi, bismillahirrahmanirrahim, wa Tur, dan demi bukit Tur Sina. Bukit itu bukit apa? Bukit yang menjadi tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang mastur itu ialah segala kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi, dari Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lain lagi. Itu kitab Allah bersumpah dengan kitab-kitab ini semua. Dan Baitul Ma'mur, iaitu rumah tempat ibadat para malaikat. Ini pendapat yang ada dalam berbagai-bagai ini. Dia kata Baitul Ma'mur itu dia seolah Ka'bah juga, tapi dia letak di atas sana. Kedudukan dia bertepatan dengan Ka'bah di bumi. Tak mana Ka'bah di bumi ini duduk bertepatan dengan tu. Di atas itu ada lagi satu seolah Ka'bah, nama dia Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ini manusia bertawaf, di Baitul Ma'mur malaikat bertawaf. Begitu. Dia kata Baitul Ma'mur ialah rumah tempat ibadat para malaikat, seperti Baitullah tempat ibadat manusia, dan terletak pada langit yang ketiga ataupun keenam ataupun ketujuh, ataupun terletak di bawah Arash. Dan kata setengah ulama, langit pertama atau langit keempat ada 6 kaul tentang benda ni. Dia kata wallahu a'lam, Tuhan saja yang tahu betul-betul Baitul Ma'mur ni apa, duduk di mana, Allah saja yang tahu. Itu aja. Pendapat macam-macam. Ada kata duduk langit pertama, langit ketiga, ada kata duduk langit kedua, langit keempat, ada kata duduk langit keenam, langit ketujuh. Pendapat. Sedangkan yang mengetahui tentang hakikat Baitul Ma'mur itu Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan duduk di mana Allah sahaja yang tahu. Begitu. Baik. Dan dia ni katanya bertentangan dengan Ka'bah di bumi. Masuk ziarah dia tiap-tiap hari 70,000 malaikat dengan tawaf dan sembahyang. Kemudian tidak kembali lagi mereka itu selama-lama apabila keluar. Contoh bayangkan malaikat berapa ramai. Dia nak amal kata malaikat ni ramai. Tiap-tiap hari masuk 70,000 malaikat masuk di tawaf sembahyang.
tawaf semayang. Keluar tak masuk dah. 70,000 lain pula masuk. Tawaf semayang, keluar. Keluar tu tak masuk dah. Masuk 70,000 lain pula. Tawaf semayang. Keluar 70,000. Tiap-tiap hari katanya 70,000 malaikat tu masuk. Itu nak heran apa? Kalau kata malaikat kiraman katibin tiap-tiap seorang ada 2 malaikat, nak heran apa? Macam tu punya apa juga. Ada orang balik, dia kata tak apa. Dia kata manusia hantar. Dia kata manusia dah ada berapa ramai. 6 bilion hantar 6 bilion banyak mana? Dia tanya kawan-kawan ni dah ada matematik kan dulu. Dia dulu dah jawab hantar tak? Dia kata 6 bilion tu banyak mana? Dosa 6 bilion tak? 1 milion, 1 juta atau 1 juta banyak mana? Kalau aku suruh hang bilang 1 sampai juta, aku ingat hang mati betul ya. Itu baru juta, belum 1 bilion lagi. Atau manusia hari ni satu hidup tu ada 6 bilion. Dia kata 6 bilion. Kalau anak kali 12 bilion malaikat nak jaga. Nak ada macam tu punya banyak. Mak tu dia ambil 3 rakat. Nak ada. Dia kata malaikat macam tu punya banyak. Hari ni dia beritahu. Dia kata apa? Malaikat ada masuk di Baitul Ma'mur tu satu hari 70,000. Masuk keluar esok 70,000 masuk. Keluar masuk 70,000. Hak masuk ni sekali saja. Tak masuk dah kali kedua. Punya ramainya malaikat yang ada. Ada muka bumi. Kita baca hadis di mana bahawa ini cerita apa nama inna lillahi malaikatan sayyaratan fudlan. Cerita kata Allah ni ada malaikat yang bersifat sayyar, yang bersifat bergerak. Malaikat Allah ni dia bergerak, ada terbang, dia awam-awam. Malaikat dia ada sayap. Kalau berdasarkan keterangan di dalam Quran dan di dalam hadis, kata malaikat ada sayap di Quran. Malaikatan sayyaratan fudlan yang bertahu nama majalisal ilmu. Daripada terbang duk cari taman tempat ada majlis ilmu. Taman tempat yang ada majlis ilmu, Allah pancarkan cahaya naik ke langit. Malaikat tahu surau Taman Krian malam ni ada pengajian ilmu. Malaikat turun main duduk sekali. Siapa mesti mana bawa ni? Duduk ni. Tapi ini ada ni. Ni ada malaikat ni. Ni masa saya duduk abang ni dia bisik tahu dia dulu cerita dia tahu. Doa ada ni. Malaikat doa ada ni. Dalam hadis Nabi kata apa? Mereka menghampalkan sayap-sayap mereka sewaktu duduk ni. Mereka hampak sayap kita. Mereka duduk dengar kata, dia tahu pula kata kita ada sayap. Tengok dia doa hampak orang. Malaikat ada ni. Berdasarkan apa yang Nabi hampak dalam hadis dia. Malaikat doa ada. Punya ramainya malaikat ni sampai macam tu. Dia kata. Dan dia kata bersumpah Allah dengan 5 perkara tadi. Allah bersumpah dengan 5 benda tadi, dengan bukit, dengan kitab suci, dengan apa semua. Allah bersumpah dengan 5 perkara tadi ni kerana nak menunjukkan teramat besar kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak beritahu kepada kita besarnya kuasa yang ada pada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha besar, dia kata, yang mewajib kita beriman dan mentauhidkan dia. Kalau kita tahu Allah memiliki kekuatan kerajaan yang begitu punya hebat, tak berani dalam dia. Tak berani kita nak bantah Tuhan ni, tak berani. Cerita hari ni lah, nampak depan mata kita siapa berkuasa, kita takut dia. Dia suka apa, dia tak suka apa, kita nak jaga. Oh ni benda ni dia tak suka, jangan duk cakap, tak lagi muka. Ni benda ni dia suka, kita buat bagi banyak lagi. Pasal apa? Pasal dia suka, kita buat benda dia suka, kita dapat satu kedudukan baik di sisi dia. Pasal apa? Pasal kita melihat orang tu berkuasa, maka kita nak memenuhi kehendak dia. Kalau kita tahu Allah ni, Allah kuasa, dia punya kuasa macam mana, tak berani kita nak buat benda yang Tuhan nak. Tak berani kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, Yawma tamuru as-sama'u mawra, iaitu hari yang bergolek-golek dan juga berpusing-pusing langit agar sebagai bergolek setiap perawat cahaya dan berpusing seperti mana kisap gandum, iaitu pada hari kiamat. Tuhan lupa. Tuhan kata apa? Dia kata yawma tamuru as-sama'u mawra. Tuhan kata nanti akan tiba satu hari, iaitu hari kiamat, di mana pada hari itu hang akan tengok langit itu bergoyang, bergolek. Tuan-tuan bayangkan, TV tidak tunjuk apa rancangan apa-apa ini. Masjidul Akmal sini di ke Padang, Indonesia, pergi tengok kesan-kesan gempa yang kena kat bawah ini. Tengok rancangan tu macam mana dia pergi daripada satu kampung ke satu kampung, dari satu kampung ke satu kampung yang kena gempa baru ni.
Tuan-tuan dengar cakap orang-orang yang kenal ni, mangsa gempa dia cakap ni, macam mana dia tu baru Tuhan kocok 7 skala Richter. Baru kocok banyak tu di diri dia tu. Dan tu boleh bayang tak ni Al-Quran kata ni, esok bila mai hari kiamat itu bukan kata bumi kita duduk ni, bumi duduk ni memang teruk dah. Langit tak pernah bergoyang tu, bumi tu bergoyang tak, langit tak pernah bergoyang. Tapi hari kiamat itu langit tu dia berkocok, dia bergoyang. Tuan-tuan bayang manusia nak jadi apa? Tuhan sumpah dengan benda-benda macam ni. Kata dia watasirul jibalu sayra. Hak tadi langit, hang akan tengok langit ni dia bergoyang, dia berkocok, dia kata hang juga akan tengok watasirul jibalu sayra, iaitu benar-benar bukit tu berjalan akan sebagai berjalan menjadi debu. Tuhan kata bila mai hari kiamat, hari yang aku janji daripada zaman dulu, zaman Nabi Adam dulu sampai zaman Nabi Muhammad, sampai kita sampai berlaku kiamat, Tuhan tu janji benda ni. Daripada hari mula ada manusia atas muka bumi ni, Tuhan nampak tak? Kata bumi tempat hang duduk ni, satu hari aku akan musnahkan dia. Tuhan nampak tak? Hari itu pasti akan main. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu atiyah, tentu punya main. La raiba fiha. Tuhan kata tak ada ragu-ragu. Satu hari dia. Bila jadi aja hari itu, Tuhan kata apa? Hang tengok langit tu berkocok, bergoyang. Apa jadi di atas bumi? Di atas bumi ni hang tengok al-jibal, hang tengok bukit yang ada atas bumi ni berjalan. Dia kata bukit berjalan. Indonesia lah ni apa? Gunung Kelut. Gunung apa? Gunung Kelut juga apa? Baru tu keluar asap. Tak bentuk ni, baru tu keluar asap. Kalau kabur kita pada dia, baru keluar asap. Tuan-tuan, kiamat itu bukan keluar asap. Bukit tu berjalan bukan berjalan daripada Taman Kreatif saja. Dia berjalan dalam bentuk jadi debu, dia explode. Bukit-bukit dia meletup. Yang tak gunung berapi pun meletup jadi debu. Debu itu orang berjalan di lain. Tuan-tuan, Allah nak bagi kita nampak dahsyatnya kiamat itu. Begitu. Maka berhamburanlah ditiup oleh angin pada hari kiamat nanti. Firman Allah, fawailun yawma idzin lil mukadzibin. Maksud dia, fawailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Maka bersangatkanlah azab pada hari itu bagi segala kafir yang dusta dan rasul. Bila jadi macam tu, hak paling teruk rasa azab ni orang yang kafir dengan Tuhan. Paling teruk rasa, iaitu segala mereka yang buat kerja yang batil, mereka yang bermain-main dengan kufur dan maksiat. Dengan benda maksiat, benda kufur ni dia buat main-main. Dia buat melawak main dengan benda kufur, dengan benda maksiat. Dia buat melawak main. Siapa yang dia buat main-main dengan agama, hari itu hari dia paling teruk kena azab. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Hari ditolak segala kafir kepada neraka jahanam akan sebagai tolak yang kasar. Hari itu Tuhan layan orang kafir ni cukup kasar. Belum main hari itu Tuhan bagi peluang. Walaupun hang kafir, Tuhan bagi dia kaya. Walaupun hang kafir, Tuhan bagi dia nampak dia hidup senang. Walaupun dia kafir, Tuhan bagi dekat dia nampak macam bahagia. Tuhan bagi. Tapi bila main hari kiamat, stop. Segala sifat pemurah Tuhan kepada orang kafir ni habis di situ. Maka bermulalah layanan buruk kepada mereka ni. Maka ditolak mereka ini dengan kasar. Dibelenggu tangan mereka itu kepada tengkok dan dihimpunkan kubun-kubun kepala mereka. Pada hari itu, tangan dikenabuh di tengkok, kepala ni sujud di kaki. Dia lipat badan macam tu. Dan dia kata dilontar mereka itu ke dalam neraka serta didekatkan neraka kepada mereka itu. Itu dia. Itu kena. Maka setaklah Allah bertindak kepada mereka. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Maka inilah hari yang ada kamu dusta dengan dia masa di dunia dulu. Tuhan kata, ini yang anda tak percaya dulu, inilah dia benda dia. Lah ni percaya ke tak lagi? Percaya pun tak ada guna. Percaya pun tak ada guna. Afatihrun hadha am antum la tubsirun. Maka adakah ini sihir? Atau adakah kamu tidak melihat, tidak mau faham bahawa
kamu dulu bohong kepada Rasul masa di akhir dunia. Tuhan tadi. Dulu apa kata Nabi Muhammad sihir. Maka kerana tu ramai orang ikut dia, sebab dia sihirkan orang. Betul kan Nabi Muhammad sihir? Ataupun apa yang Nabi Muhammad kata tu hari ini sudah berlaku? Tuhan tanya mereka. Ataupun hampa saja buat tak faham, sedangkan hampa sebenarnya faham apa yang dia amal tu. Tuhan tanya orang-orang yang ingkar pada hari itu. Islauha fasbiru aw la fasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah olehmu wahai segala kafir akan dia, yang ni akan neraka itu yang kamu lihat di depan mata, maka sabar ataupun tak sabar kamu sama sahaja, kerana sabar di akhirat sudah tidak ada manfaat dia. Maka yang manfaat itu ialah sabar masa di atas dunia. Kalau nak sabar ni bukan hari ini, dulu kena sabar. Terima apa yang Nabi harap dengan apa terima. Kalau masa tu tak mau terima, hari ini baru nak terima, sudah tak makna. Hari ini bukan hari untuk apa nak percaya apa yang Nabi harap. Macam tu dia kata. Firman Allah, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya yang dibalas azab kamu itu ialah barang yang ada kamu mengerja di dalam dunia daripada kufur dan maksiat. Hari ini Tuhan kata hampa buat apa, aku balas setimpal dengan apa yang hampa buat. Hari pembalasan. Firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ini pula nak cerita tentang balasan orang yang beriman. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Bahawa segala orang yang muttaqin, yang beriman dan bertakwa itu di dalam syurga dan di dalam nikmatnya, berlazat-lazat bersuka mereka itu dengan nikmat yang dikurnia akan mereka itu oleh Tuhan mereka, dan pelihara akan mereka itu oleh Tuhan mereka akan azab neraka jahim. Orang yang beriman, hari itu hari Tuhan balas dengan balasan baik. Ni hari ini kita duduk main masjid, kita duduk main mengaji, kita duduk baca Quran. Hari ini kita duduk patuh perintah Allah, hak Tuhan larang kita tak buat. Segala pengorbanan susah payah kita yang kita buat masa akhir dunia ni, hari itu Tuhan balas balik. Tak sia-sia apa yang Allah buat. Tuhan kata, orang kafir engkau pun aku balas keingkaran dia, orang yang beriman aku balas keimanan dia. Serta dikata kepada orang yang beriman ni, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah oleh kamu wahai ahli syurga, minumlah oleh kamu hal keadaan kamu berlazat-lazat, balasan dengan barang yang kamu mengerjakan amal kebajikan itu. Tuhan kata hari ini aku janji aku tunai. Anda percaya tak kata syurga ni ada? Soalan bodoh tadi. Tentu percaya tak kata syurga ni ada? Tentu percaya tak kata syurga Tuhan berjanji ni, dia apa yang Tuhan nak bagi itu melebihi daripada apa yang otak kita tu ingat. Kita ada daya imajinasi. Jadi kita boleh imagine, kita boleh bayangkan syurga ni macam mana. Syurga ni mungkin macam ni, syurga ni mungkin macam ni. Syurga apa kita bayang pun bukan. Lebih pada tu Tuhan nak bagi. Lebih pada tu macam mana? Tapi kita tu bayang di dalam syurga ni gamanya lagu apa nama hotel Dubai itu pun. Itu bukan syurga, itu hotel Dubai. Syurga lebih pada tu. Hotel Dubai itu pun hebat. Kata kawan saya di Dubai, orang ni balik main, dia beritahu ustaz, dia kata yang kata hotel Dubai tak macam apa namanya, yang macam Daun Sirih itu, dia kata duduk tengah laut tu kan. Satu bilik sampai puluh-puluh ribu satu malam. Muka kita ni ustaz, muka kita duk pakai lagu kita ni, lagu pergi dekat boleh halal. Tak boleh, dia bukan macam lagu hotel lah. Kalau ada Malaysia ni, kita tak mau masuk tidur pun kita boleh pergi berhenti kereta, boleh masuk tidur melina pun dalam lobi dia, lobi hotel tu, pergi duduk satu saat, duduk tami saat, ataupun tak mampu nak duduk bilik hotel-hotel, boleh pergi duduk di cafeteria dia, order minum panas tu, main-main bil RM25, bayar bila RM25, apa nak hari ni, apa dalam boleh lagi. Yang kata hotel di Dubai tu, kita baru duduk kali tengok dia main Allah, dia tak nak kami tak ada bayar. Jangan. Hebat lah, kalau duduk hotel dia hebat. Hebat tu
tak masuk syurga. Syurga jauh pada dua lagi. Tak nak bayar. Kalau manusia ni mampu bayangkan, mampu imagine sesuatu yang lagi dahsyat, sudah tentu manusia akan buat benda yang dia bayangkan tu dia buat dia dunia. Satu orang tentang email kat saya, ni dia tunjuk teknologi masa depan. Komputer yang kita ada tengok hari ni, kalau dia rumah dia panggil PC. Ada satu monitor pula semua LCD, skrin aja tak ada betul yang besar dia tak ada lah, main skrin tu saja. Kemudian dia punya CPU ada skrin, dia ada keyboard satu. Keyboard pula tak ada, semua wireless. Keyboard saja, mouse pun wireless. Semua pakai infrared tembak aja. Tu pun kita rasa dahsyat. Kita rasa dahsyat, tapi tengok open dia. Tengok main dengan wire, tak ada keyboard, tak ada wire, mouse tak ada wire, dia boleh tak mungkin masuk. Hebatlah Jepun mereka baru ni. Masih di peringkat prototype, belum keluar dalam pasaran lagi. Dia mereka komputer hologram, dia bagi komputer hologram, pen 2 batang. Di mana pun bawa 2 batang pen. Yang kita manusia punya otak ni. Pen tu pacak ni ada satu kamera kecil sulung di ke depan. Pacak sini ada satu kamera kecil sulung main ke depan kita ni. Hak sulung di situ dia jadi monitor. Hak sulung main kat sini dia jadi keyboard. Kita tu di situ kita tekan tu, dia bayang-bayang hologram. Dia bayang-bayang dia tekan dia tekan naik di sana, tekan di naik. Jepun mereka bila ya Allah, kata apa otak manusia ni boleh mereka benda-benda begini. Aku nak bagi dia segala lebih pada tu. Tak ada pen tu pun tak ada lah. Pen tu pun tak ada. Dua-dua masa ada kena komputer tak. Tengok komputer ni kecil-kecil nampak bulky, nampak tak syok kata kalau buat jenis-jenis hologram tak payah pen, tak tahu ada monitor, tak payah pen, tak tahu ada keyboard. Tak mau kan hologram ni pun nak kena tekan, tak mau tekan, aku pakai nak ingat je. Tengok monitor tu nak ingat nak tak surat bila kat majlis badaran, jadi surat je dah lepas la ilaha illallah, tak tahu nak apa. Tak gaduh tekan apa dah. Dulu tak ingat masa tu di bandaran pun tak ada surat di bandaran apa lagi. Nah abangnya kata dia bagi ni jauh advance daripada apa yang otak manusia boleh fikir. Ni syurga Allah. Tak mencapai, kita pandai terang macam mana pun kita tak akan mampu menerangkan syurga tu macam mana. Maka Nabi tu awal-awal Nabi beritahu apa? Nabi kata syurga tu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Nabi kata apa? Syurga tu ialah satu benda yang mata hang tak pernah tengok, telinga hang tak pernah dengar, hang tak pernah terlintas dalam hati. Itu syurga. Habis. Infinity, dia dah tak cakap. Begitu yang Allah nak bagi kalau kita taat dengan dia. Ni, Nabi dulu baca, dia dulu beritahu dekat kita ni, begitulah keadaan syurga. Bila dah masuk, Tuhan kata apa? Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah, minumlah hal keadaan hampa berlazat-lazat dengan balasan yang aku nak bagi kerana kerja taat yang hampa buat. Muttaqiina ala sururin maghfurah. Daripada mah yang bertatap, daripada mereka yang di ahli syurga itu bersandar sekalian atas kursi yang bersaf-saf setengah tepi setengah, kursi yang berderet daripada mah yang bertatap dengan mutiara dan zabarjad dan yakut. Kalau tuan-tuan tengok dalam ada hadis Nabi beritahu tentang tempat duduk dalam syurga, tempat duduk. Hadis Nabi kata apa? Nabi kata inna rajul la yattaqiul muttaka'a miqdar 40 sana ma yatahawwalu anhu wa la yamallu yatihi mashtahat nafsu wa ladzat ainu. Nabi kata aku nak cerita dekat Nabi cerita dekat sahabat. Nabi kata aku nak abang sekarang buat cerita satu laki-laki yang Allah bagi dia duduk bersandar kursi dalam syurga. Nabi kata satu orang lelaki ahli syurga, bila masuk syurga, dia duduk bersandar pada satu kursi dalam syurga. Dia bersandar tu miqdar 40 sana, 40 tahun duduk bersandar, tak bergerak.
Duduk dalam syurga ni, Tuhan bagi satu bangku dekat dia. Dia duduk atas bangku tu, tak sedap. Al-Rahina, dan 40 tahun, duduk tandang tu. Ma yatahawwalu anhu, dia tak bergerak berpindah pergi mana, duduk tentu aja 40 tahun. Wala yamallu, dan dia tak pernah rasa jemu, rasa bosan, rasa pedak. Dia duduk di bangku tu. Saya baca hadis kita, ya Allah, macam mana ni bangku tu, mana ni? Ni bangku ni pun duduk sejam sendiri, duduk apa sengai dah petang. Bukan tak tahu lepas beli bangku elok, tapi nak kata bangku ni elok dah ni. Ni pun duduk mana, tertakap dah ni belakang ni, duduk main macam-macam. Macam mana ni yang kata bangku dalam syurga ni? Nabi kata satu orang laki-laki la yattaqiul muttaqaa, dia duduk di satu kursi dalam syurga ni miqdar 40 sana. Tak sedap tengok-tengok 40 tahun duduk tu tak sedap, tengok-tengok dah 40 tahun dah. Ma yatahawwalu anhu, tak bergerak kita mana sikit pun, duduk tentu aja. Wala yamallu, dan tak jemu, duduk lagi tak jemu 40 tahun dah. Ya Allah, tak boleh. Tak boleh juga kau bayar juga tak lagi. Bagi dia tak kawal dia orang. Tak boleh, otak kita tak boleh pergi ke tahap tu. Itu syurga yang Tuhan nak bagi kat kita. Kalau kita betul-betul beriman taat dekat dia. Firman Allah, وَزَوَّدْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Oh, ini pula satu lagi. Dan telah kami kahwin mereka itu dengan anak bidadari. Orang perempuan ada, laki-laki dia bagi anak bidadari, perempuan mungkin dia bagi pak dia ke apa. Kan? Mungkin Allah macam mana kan? Dia bagi dekat orang yang masuk syurga ni, kahwin mereka itu. Allah kahwinkan mereka dengan anak bidadari. Maka makna hur itu ialah sangat putih. Yang kata hurin ain, hur itu maksudnya putih melepak. Tak tahu. Nah, dan makna ain itu ialah besar biji mata, serasa bulat dan elok. Ni yang kata anak bidadari ni putih daripada dia biji mata bulat. Tak tahu nak bayang. Dia kata maka jadilah makna hurin ain itu ialah satu perempuan yang putih, tegak, cantik, serasa mata dia bulat besar elok. Tak ada rumah mata ada guna buka tak buka dia kena tak mau dia bagi turun dia spotlight dah. Ya Allah, Tuhan nak bagi dekat manusia yang beriman ni. Wallazina amanu dia akan ada juga dari bagi orang buat sesedar hati dia. Dia ada lagi. Tapi dia cerita dekat kita, kata orang yang masuk syurga, orang yang beriman yang masuk syurga ni dia boleh request. Dia boleh request kita masuk syurga. Kita masuk ke syurga, kita boleh request, kita boleh minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, mana dia makmik aku hadam haduk mata batu baju aku di dunia dulu, mana dia ni? Kalau Tuhan jawab kata makmik hang dia tak baca dia duduk dalam tempat lain, kita boleh request, kita boleh minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, dia teman hidup aku masa di dunia dulu, aku mau dia. Allah boleh buat main dia dekat kita. Quran ada bagi tahu saya. Sebab orang pun jaga lelaki dia tau. Ya, sebab itu dia minta bila dia kata, tega aku mengaku yang dia hurin ain ni memang tega, tapi mata saya makmik dia tega lagi. Alhamdulillah. Kemai ke baju lompat macam tu ini lagi. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak lepas jalur. Dia tak lepas. Sebab Allah tahu manusia ni macam tu. Kan ada orang yang dia suami isteri ni tak tahu lah, dia punya kasih sayang ni mengatasi segala-galanya. Mati isteri dia ke ataupun mati suami tinggal isteri ke apa dia tak boleh. Bagi dia itulah satu isteri dia, bagi dia itulah satu suami dia. Ada orang kasih sayang suami isteri ni dia sampai tak hapus. Dia tak marah, dia tak nampak yang lain, dia dah nampak itulah kan. Di sana itu bagi orang yang macam ni dia minta Tuhan lagi. Tadi kita jumpa baik firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan bermula kepada mereka yang beriman dan kami ikutkan akan mereka itu, akan zuriat mereka itu di dalam dunia,
yakni dengan sebab iman itu kami hubungkan dengan zuriat mereka agar segala zuriat mereka itu di akhirat. Ini yang kita dapat saja. Satu orang tu kalau dia beriman, bini dia, anak-anak dia pun beriman. Bila bapa ni dah masuk syurga, Allah hubungkan balik bapa ni dengan zuriat dia, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kaum keluarga dia, ada di atas dunia. Allah boleh hubungkan balik mereka bagi main duk sekali, walaupun darjat mereka tu tak sama dengan darjat bapa ni. Tapi oleh kerana bapa ni minta, Allah melayan permintaan ahli syurga ni, bawa mereka dengan cara apa? Mereka beriman kepada Allah, walaupun darjat mereka bawa sikit, tapi mereka beriman dengan Allah. Allah buat main mereka main duduk sekali dengan bapa di darjat yang tinggi. Itu dia tuan. Baik, tengok apa dia kata. Dia kata maka makna zuriat itu ialah anak cucu dan juga ibu bapa dan juga datuk nenek. Itu sama ada secara nasab ataupun secara sabab. Ini pendapat ulama. Dia kata secara nasab keturunan ni memang kontrol Quran dan kita. Mak bapak kita dapat elok mak bapak kita ada sangkut sikit, kita boleh minta buat main sekali hidup dengan kita di syurga. Isteri kita, anak-anak kita ataupun suami kita, kalau perempuan bagus daripada suami dia, perempuan boleh minta suami dia main, boleh minta anak-anak dia main, boleh minta mak bapak dia main, dengan syarat dia betul-betul bagus dan mereka pun beriman, bukan capek, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan janji dalam Quran boleh buat main mereka hidup sekali. Dan ada juga setengah pendapat dia kata termasuklah hubungan secara sabab, bukan dia beradik, tapi hubungan secara sabab, seperti murid dengan guru ilmu. Ada juga murid dengan guru ilmu. Kita ada satu guru kita dan memang kita habis hormat dekat dia. Guru kita selamat esok masuk kita nak kita hidup Allah. Guru kita boleh minta dekat Tuhan, ini dulu anak murid saya. Itu yang orang alim dulu dia kata kita ni kalau tak biasa mengaji dengan satu guru pun kita biasa makan tangan dengan dia pun jadilah. Dia ambil daripada sebenarnya. Nak ambil itu, nak ambil sikit. Mana ada nak tahu. Macam kita dengan Nabi pun, kita dengan Nabi pun, Nabi tak kenal kita. Maksud kita tak hidup zaman Nabi. Tapi dalam hadis kata apa? Di hari akhirat itu Allah bagi nampak umat Nabi Muhammad ni badan dia berbelang-belang. Belang macam mana? Belang wudu. Kawasan wudu dia semua cahaya. Semua cahaya, muka nampak putih, tangan nampak putih, kepala putih, nampak kaki putih. Nabi Muhammad tengok, tahu lah ini umat aku. Nabi terus kenal, ini umat aku. Bagaimana? Tanda pengenalan tu Allah bagi umat Nabi Muhammad putih, bercahaya anggota wudu. Jadi itu hadis yang terjadi. Baik, dia kata maka dinamakan anak murid dengan guru ni zuriat ifadah, zuriat yang mendapat faedah daripada guru. Maka sama seperti zuriat nasab pada tulung di akhirat itu. Dapat juga spesial. Dapat juga. Macam mana semalam saya sebut di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz, Imam Syafi'i anak murid Imam Malik. Imam Syafi'i hormat Imam Malik ini Allah yang mengetahui. Sampai malam, nak tidur malam, kaki itu tak ulang di rumah Imam Malik. Hormat guru. Imam Malik ni, Imam Syafi'i ni, Imam Malik tu dia sini, Imam Syafi'i dunia dia muda daripada dia. Imam Syafi'i hormat Imam Malik guru dia ni. Bila nak tidur malam, rumah dia rumah Imam Malik, dia nak tidur malam, kaki tu dia pastikan tak unjuk di ke rumah Imam Malik. Hormat pada guru dia. Macam mana hubungan itu rupanya membawa manfaat di akhirat. Membawa manfaat di akhirat itu. Begitu. Dan jika ada bapa itu tinggi darjat di akhirat, maka diangkat anak cucu kepada darjat bapa yang tinggi itu di dalam syurga. Bapa ni orang bagus, anak ni beriman tapi lagu-lagu lah. Bapa ni boleh minta dekat Allah, main anak-anak saya nak mereka duduk dengan saya. Allah tengok mereka memang beriman, cuma tak macam bapa punya bagus. Allah boleh habis bobi dekat bapa dia. Itu janji Allah dalam Quran. Itu sebab Quran kita kena, benda ni kita kena buat. Kita kena jadi elok, bini kita kena elok, anak-anak kita kena elok. Hak mana paling elok, esok tolonglah orang elok. Kalau semua satu keluarga kita serupa apa je.
Satu keluarga. Pak turun-turun main seluar pendek, anak turun-turun main tak pakai seluar mampu. Kacau, macam ni kacau. Siapa nak tolong siapa ni? Pak nak harap anak tolong pun tak boleh, anak nak tolong pak pun tak boleh. Habis tak habiskan Islam. Ya. Kita buat benda tu, kita tu kena elok, bini kita, anak-anak kita buat tak mana kita boleh. Kemudian siapa yang nak pergi lebih baik, itu akhir izin Allah, akhir anugerah Allah dekat dia. Siapa pergi jadi paling baik tapi dia ada kenal-kenal dengan kita, dia boleh syafaat kita di sana. Lalu tu masuk ke perempuan ada seorang anak hafal Quran dan alhamdulillah. Perempuan ada satu orang anak yang dia tak mengaji bidang agama, dia mengaji bidang sains, jadi engineer, jadi apa pun, tapi Masya Allah dari segi ibadat cukup cantik, alhamdulillah. Nak kena ada anak-anak macam ni, dia kata, maka demikianlah juga dengan anak cucu. Apabila masuk ahli syurga ke dalam syurga, tanya dia daripada dua ibu bapanya, isterinya, anaknya, ni dia kata. Satu orang tu boleh masuk syurga. Bila dia masuk tu, dia teringat apa? Dia teringat mak dia, dia teringat ayah dia, dia teringat bini dia, dia teringat suami dia, dia teringat anak-anak dia. Dalam syurga ni, teringat kepada orang-orang ni. Orang ni, orang apa? Tempat jatuh lagi dikenal. Ni pula tempat duk main. Ni, anak kita, apa kita hari-hari duk main dari tu. Mana boleh lupa tu. Bila masuk saja seseorang itu ke dalam syurga, dia kata, maka tanya dia ni, ahli syurga ni, tanya tentang dua ibu bapanya, tentang isteri dia, tentang anaknya. Maka dikata orang, mereka itu tidak dapat apa yang engkau dapat. Malaikat beritahu kata, sorry banyak-banyak, bini hang ada problem sikit. Dia terbut dekat checkpoint over tadi. Dia ada terbut di dalam. Kata, maka sembah ahli syurga ni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bahawa hamba berbuat amal bagi hamba dan bagi mereka itu. Dia kata, ya Allah, dia kata, aku dulu akhir dunia, aku bukan buat baik seorang, aku buat untuk semua anak-anak aku, semua ahli keluarga aku, aku ajak jadi baik belakang. Maka disuruh oleh Allah hukum mereka itu dengan dia. Tuhan dengar permintaan ahli syurga adik sayang. Tuhan kata, bawa main sekali, begitu sekali. Alhamdulillah. Kalau kita bersih sayang anak bini keluarga kita, boleh pada jalan agama. Jalan agama maksud dia apa? Bukan maksud sekolah agama. Maksud dia atas jalan kebenaran, atas jalan Islam. Buat hak mana Tuhan bagi buat, jangan buat benar Tuhan larang. Macam tu kita kena buat. Maka ini pada zuriat yang beriman sahaja. Tetapi kalau sekiranya zuriat itu kafir, putus hubungan antara muslim dengan kafir daripada dunia sampai akhirat, tak boleh buat apa. Firman Allah, wa ma aladnahum min amalihim min syai', dan tiada Allah kami, yakni Allah, kurang mereka itu daripada amalan mereka dengan sebab sesuatu yang ditambah pada amal zuriat mereka itu, yakni orang yang mukmin yang banyak ibadat, apabila masuk syurga dibawa anak cucu, isteri, ibu bapa dan sebagainya, datuk nenek yang beriman, bawa semua ni yang kurang ibadah ini ke dalam syurga pada darjatnya, untuk menyukarkan hati ahli syurga tadi dan untuk memuliakan dia dengan tiada kurang amalannya, dengan sebab menambah pahala mereka itu. Walaupun kita ni minta mak pak masuk sekali, minta isteri anak-anak masuk sekali, pahala kita tak kurang. Hak tu Tuhan bagi hak lain dekat mereka, bukan ambil pahala kita bagi dekat mereka. Tu dia Tuhan punya nak tolong hamba dia ni, punya nak tolong sampai macam tu sekali. Firman Allah, kullu mri'in bima kasaba rahin. Bermula tiap-tiap seorang dengan barang yang dia usaha itu, sama ada kebajikan ataupun kejahatan, akan dia azab dengan kejahatan, dia nikmat dengan kebajikan. Tuhan dia fair. Siapa buat baik, dia pada syurga. Buat jahat, dia bawa di neraka. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun, dan kami tambah akan mereka itu, yakni akan ahli syurga itu, dengan buah kayu yang bermacam-macam, dengan daging yang bermacam-macam, daripada barang yang mereka teringin satu waktu, kemudian daripada satu waktu, daripada segala bagai nikmat dan juga kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi tak roti. Anak-anak buah apa? Peringat nak makan buah setui, ada buah setui. Lah payah buah setui. Dah, budak-budak lah ni, kalau kita harap dah nak makan buah setui, dia kata buah apple dengan buah anggur. Setui. Buah setui ni buah apa ya? Dia tak pernah tengok pada pokok setui pun tak ada.
Masuk syurga tu tak ingat buah straight. Minta kat Tuhan, ya Allah, straight ya lah. Dia buat main makan dia kecil pun. Buah lekuk. Kita buah lekuk. Dia budak dah tak pernah dengar buah lekuk. Ayah, maipek buah apa? Buah lekuk. Buah muyu. Buah muyu. Kita budak-budak dulu hidup. Panjang pokok, makan dengan dia. Oh, budak-budak ni makan buah muyu. Budak-budak tak tahu buah muyu. Kan? Masuk syurga itu muyu kan, tuye kan, rambai kan, buah kanda kan, apa kan? Tuhan kata apa? Dia kata wa amdadnahum bi fatiha. Kami sediakan bagi mereka ni apa macam buah semua kami bagi semua. Wa lahmi dan macam-macam daging. Anak makan apa? Nak makan hijau? Nak makan usah? Nak makan apa? Nak makan apa? Kami kambing, dia kata. Berapa banyak tu ada kami minta lah ada. Dalam syurga ni dia kata dia bagi benda ni semua mimma yashtahun. Dia kata kiamat sepanjang masa tak putih-putih. Jika tiada minta mereka itu sekalipun Tuhan tetap bagi. Yatanaza'una fiha ka'san la lahun fiha wa la ta'fin. Berberi-beri mereka itu ahli syurga pada dalam syurga itu gelas khamar. Dalam syurga minum apa? Khamar. Siapa dalam hadis lain Nabi kata siapa yang atas dunia minum khamar yang haram, sana dia tak ada rasa khamar syurga. Syurga ada apa? Ada sungai lagi. Apa itu dalam bentuk sungai boleh minum dia hilang dah. Bahkan apa syurga itu minum tak mahu. Dia kata di sini dalam syurga itu berberi-beri mereka ni ahli syurga ni akan gelak khamar itu yang tiada terjadi lara percakapan padanya dan tiada berdosa dengannya. Khamar syurga, apa syurga ni minum satu tak mabuk, yang kedua tak jadi mabuk. Oh ini kena boleh mabuk dia 10 boleh. Ni kena hasil dunia ni kena boleh dia mabuk dia 10 boleh. Di sana itu kena 10 boleh jadi tak mabuk apa. Itu awak syurga yang Allah janji kepada orang yang masuk syurga. Bersalahan dia kata dengan khamar dengan awak dunia membawa kepada lara bercakap dengan sebab mabuknya dan jadi dosa dengan sebab haramnya. Akhirat tak sama. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan berkeliling atas orang yang duduk dalam syurga ni khadam oleh segala hamba bagi mereka itu yang dijadikan Allah di dalam syurga. Yang khadam ini seperti hurul ain pada cantik dan pada lemah lembut mereka itu. Khadam tu jaga kita. Kita di rumah kami ada seorang orang dari Indonesia pun merasa selesa. Selesa dah balik kerja dia masak siap dah, pakai baju kita nak keluar pergi kerja dah, setrika gantung siap dah, malam nak pergi masjid baju gantung siap dah, kita rasa lega dah, rasa selesa dah. Asyik khidmat satu orang jadi saja. Syurga itu khatam ni dia kata wa yaqufu alaihi, dia ada gini. Kita beralih itu dia bagi dah. Kita beralih tengok kasut ambil main dia dah. Berat Tuhan yang nak bagi. Seolah-olah mereka itu luk-luk mutiara yang disimpan bersih. Khatam ni pula muka seorang-seorang tegak lah. Dia kata khatam ni pun. Dia kata dan sekurang-kurang ahli syurga itu seorang ahli syurga 1000 khatam menjaga dia. Ya Allah, 1000 tu kan. Kira buku pun dipotong lagi. Kita baru pegang telinga sikit dia main korek di telinga buang. Tak ada lah. Di dunia tak ada pahala. Tak ada pahala. Tak ada. Baru pegang belakang sikit main urut lebih 3 orang. Dia belakang ni. Oh, betul ibu. Kalau dia tak urut, dia tak apa-apa. Maka dia kata di sini apa? Dia kata seorang bagi seorang ahli syurga itu 1000 khatam. Tiap-tiap seorang lain kerja. Tak ada kata 2 orang nak merokok buat satu kerja. Satu orang satu kerja. Tak tahu. Tak buat apa lah kita ni yang ada ni. Tak tahu lah baca sendiri mana. Tak tahu lah kita ada tu. Tak buat apa. Semua dia buat tadi. Hari cerita masak tom yam saja. Dia buat dia yang pandai tom yam. Dia ni jenis chicken chop saja. Dia pandai western food. Dia ni apa? Dia ni air kacang saja. Dia bak mesin air ni dia pandai. Lu nak hati 1000 orang nak pergi kerja senang tak? Allahu Akbar. Dia kata dan syurga yang mereka itu dapat kerana bersyukur-syukur dan bersedar-sedar. Punyalah banyak benda yang Allah bagi ini.
tiap-tiap seorang ni lain kerja. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatada'atu. Dan berhadap-hadap setengah mereka atas setengah bertanya nikmat syurga yang mereka dapat kerana bersuka-suka dan bersedap-sedap. Ahli syurga ni dia lawan mengadap hang aku. Dia ni duk cerita kata aku, Tuhan bagi kat aku yang ni. Dia ni kata Allah hang dapat aku pun dapat, tapi aku dapat lebih lagi, aku dapat lebih boleh. Kau tu kata apa? Lebih aku pun dapat. Dia jadi begitu dalam syurga ni. Atas dunia ni kalau kita cerita kita punya lebih, kawan hadapan dengar. Dia tak ada benda tu. Dia dengar. Dia kata dia ikat sampai banyak yang masalah bagi kita tak dapat. Masuk syurga itu, kita dengan dia buat ahli syurga, kita buat ahli syurga. Kita abang kata, aku baru pegang telinga dulu, dia main korek lagi. Dia ni kata, hang pegang telinga, aku pegang hidung, dia main korek itu. Untuk apa? Dia kata, Aidun, maksudnya hang tanya aku cerita, aku tanya hang cerita. Masing-masing dengan nikmat yang semua orang dapat. Bila masuk syurga ni, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Dan kata mereka itu, yakni ahli syurga setengah pada setengah, bahawa adalah kami dalam dunia dulu, pada ahli kami yang di dalam keluarga kami semuanya takut kepada azab Allah. Akhirnya dalam dua sembang ahli syurga itu keluarlah rahsia dia. Rahsia dia apa? Pasal kita ni dulu atas dunia, kita taat Allah. Pasal itulah hari ini kita dapat kesimpulan dari Allah. Kemudian firman Allah, famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka kurniai Allah atas kami dengan ampun, dengan redha dan masuk syurga, dan memelihara kami daripada azab neraka. Dan kata mereka itu lagi, inna kunna min qablu nad'u, bahawa adalah kami pada dalam dunia dulu kami sembah akan Allah, kami mengesahkan Allah, ikut taat Rasul yang disuruh dan ditegur, dan ikut Quran. Innahu huwal barrur rahim. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang empunya kebaikan, lagi amat rahim kepada segala hamba dan rahmatnya. Wallah amin. Sorry tuan, 9:20. Dia tafsir ni, dia tafsir dia. Dia tak boleh wangi tengah jalan. Wangi tengah jalan itu nak main semua tak sawat kawan. Dia kena sampai tafsir, dia buka pintu betul. Ya, dia tak buka pintu, jangan tu orang perlu takut tingkap pada masalah. Satu, dia punya tafsir dia, kita pergi sampai dulu. Dan itu surah Al-Qur. Ambil sebenar daripada bukit Tur Sina yang menjadi tempat Nabi Allah Musa alaihissalam terima wahyu daripada Allah dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas ini insya-Allah kita sambung fadzakir. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wa la majnun. Bulan 12 tak ada kuliah. Bulan 1 bulan Syawal. Bulan 1 Allah panjang umur kita, Allah bagi kelapangan masa, insyaAllah kita akan berkuliah kita. Ataupun kalau kita nak abang dalam bahasa yang lebih menakutkan, kita kata tahun lepas pula bawa kuliah. Tahun lepas pula bawa kuliah. Dengar macam dua akan sampai tahun lepas. Tak ada mudah berlepas. Macam itulah umur kita dah berjalan. Umur kita berjalan. Sedap tak sedap, dia nak main kat 50. Sedap tak sedap? Kat 50 dah boleh. Masa berjalan. Sedangkan amal kita masih di tahap yang ini. Bulan puasa, alhamdulillah. Bulan puasa, alhamdulillah. Berkat bulan puasa itu kita ada jadi semangat. Berkat bulan puasa, Syahrul Mubarak, Nabi kata bulan yang penuh berkat. Berkat bulan puasa kita ada semangat itu macam baca Quran hari-hari. Bukan hari-hari saja, sehari 5 kali. Tiap-tiap kali habis sembahyang baca Quran, tiap-tiap kali habis sembahyang baca Quran bulan puasa. Alhamdulillah bulan puasa tarawih sebulan tak tinggal. Alhamdulillah bulan puasa qabla subuh tak miss. Alhamdulillah bulan puasa tahajud 2 rakaat tak pernah kita tinggal. Alhamdulillah, tapi hanya bulan puasa. Bila habis bulan puasa, dia habis segala-galanya. Hari ini sudah 20 berapa Syawal? 26, 27 Syawal. Tinggal lagi Syawal berapa hari lagi?
Daripada raya pertama itu sampai hari ini 26 Syawal kita semayang mikir bawa tadi tanya cerita. Baru bulan lepas Ramadan, bulan lepas tiap-tiap malam mikir ni daripada 1 Syawal ni 26 Syawal. Dalam 26 hari ni berapa kali kita buat mikir tak buat serta-merta tinggal tentang bayangkan macam mana dah kita ni dengan Tuhan itu, macam mana kita ni, apa benda kita nak bawa pergi dekat Tuhan. Maka selama tu orang alim-alim, orang yang warah-warah, orang yang saleh-saleh, orang yang bagi-bagi tuan-tuan, dia pun menangis. Nak habis Ramadan dia pun menangis. Pasal apa? Pasal bulan Mubarak, bulan berkat ni habis. Dia pun takut, dia main bulan lain, semangat nak buat, tak ada. Semangat tak ada. Nak buat witir, buang-buang witir. Nabi biasa buat witir satu kan. Nabi biasa buat. Pasal apa? Tapi Nabi nak beritahu kata, buatlah witir ni. Kalau tak dapat, kena pun satu rakaat buat. Tak buat. Itu dia lah kita. Itu dia lah kita. Itu sebab orang kata apa? Cermin ni satu benda yang bagus. Tapi dia tak pernah bohong kita. Cermin muka. Dia tak pernah bohong kita. Kita pergi berdiri depan cermin, lagu mana kita, lagu itulah dia cerita dalam cermin. Kalau hidung besar dah nampak dalam cermin. Kalau mata kepek dah nampak dalam cermin tu. Kalau muka belum main dah nampak dalam cermin tu. Dia tak pernah bohong kita. Ini cermin muka. Maka selalulah kita duduk dekat cermin muka, muhasabah oleh kita. Mana cacat kita, mana celah kita, mana lemah kita. Kebaik, kebaik. Kata benda, kata. Takkan tak ada bulan satu. Siapa-siapa daripada kita, Allah bagi balik. Tak ada. Itu sahabat saya bawa ni, dia menjawab elektrik. Bukan kena syuat elektrik apa-apa, tak kena. Dia buat kerja elektrik. Kata jantung, koma. Tak ada hospital sebela ni. Kau kata kena elektrik, tak kena elektrik. Tengah dia buat kerja elektrik, jantung koma. Kata habis ni koma. Doktor cek semua tak ada apa. Kau kata kena HFK, kau tak ada simptom. Kata dia ada kena apa, tapi koma. Nampak? Tuhan dia nak bagi kat kita apa pun dia boleh bagi. Dia nak tarik apa boleh tarik. Dan dia tak payah bagi sebab pada tarik. Dan dia tak payah ada sebab musabab untuk tarik. Lagu tu kan? Tengah tidur selalu pagi pukul 5 subuh, 5.30 dah bagi lah. Tengok tak bagi. Apa pukul 6 hari bini dia kata Dajjal Allah ni. Dajjal Allah ni main punya bang 6 dah ni. Masjid dah bang lama dah ni. Nak je. Mati dah berkilo. Tak ada satu sakit, tak ada satu pasal, tak ada satu apa. Mati dah berkilo. Kita tak tahu panggu apa. Namanya kita tak tahu. Panggu apa Tuhan Nabi tak tahu. Nak mati kemalangan, nak mati aksiden, nak mati nak sakit, nak jadi lumpuh, tak tahu apa nak dengar kita ni, tak tahu. Hari ni mata kita pergi hospital, tengok ada satu orang kecil-kecil, kita uluk sampai nak kena buang pampers dekat dia, sampai nak hampak, kata nak buang air pun tak boleh. Kita pergi tengok dia boleh kepala dia. Minta lah jangan tenang jadi. Tengok-tengok minggu depan dia kita tenang macam tu. Nak cakap boleh apa tak boleh, tapi otak boleh jalan. Otak tu fikir, kata aku baru dengar benda ni, apa bagi kat aku. Nak cakap tak boleh. Sebelum main benda-benda macam ni, kita tak minta. Tapi kalau Tuhan nak bagi nak kata apa. Tapi sebelum main benda-benda macam ni, ada ruang, ada masa, ada kesempatan, kita buat. Dekat mana yang boleh buat. Quran kalau dulu sehari baca 5 kali, dia ada kata waktu semayang, lalu sehari kali baca 2. Habis semayang subuh tu buka Quran. Tak boleh nak baca satu muka, baca setengah muka, baca 5. Bagi benda itu jadi amalan. Saya pernah cerita satu sahabat kita dulu ikut kuliah mengaji mata di masjid di Kampar dulu. Pak Haji Ramli nama Allah Akbar. Manusia cukup baik, mulut senang, cakap banyak, yang dia tahu ikut kuliah. Kita pergi tahu nampak dia ada sini, tengok sama dia ada sini, dia ada sini. Anak-anak sejak bawi-bawi, tapi dia ada buat benda. Orang kita jadi Pak Haji apa, Pak Haji anak semua ada bawi-bawi, ada dapat tak pergi duit kan. Yang Pak Haji buat benda juga ni pakai apa? Dia jawab apa tu kan?
Dia kata aku ni dah 20 tahun dah. Dia kata aku dah buat benda ni. Aku tak boleh berhenti. Kalau aku berhenti, aku tak boleh buat keluar zakat. Dia buat benda tu bukan kerana dia tak ada duit. Anak-anak bagi duit pun tak boleh makan. Tak mahu betul nak makan. Tapi dia buat benda tu supaya dia boleh buat keluar zakat tanah. Dia kerana buat keluar zakat tu ibadat. Dia tak mahu nak lepas tu keluar buat ibadat tu. Lalu bila dia mati, sahabat-sahabat dia tahu pasal masjid berkata telefon beritahu Ustaz, satu benda saya boleh beritahu Ustaz tentang Pak Haji ni. Dia kata, satu benda saya boleh beritahu daripada saya kecil sampai dah saya umur dah 50 lebih Ustaz, saya tengok Pak Haji ni kira tiap-tiap waktu lepas sembahyang masjid baca Quran, tiap-tiap waktu sembahyang masjid baca Quran. Saya tak pernah tengok dia habis sembahyang turun balik, tak pernah. Dia mesti baca Quran. Itu yang saya tengok. Satu benda yang saya boleh habaq siapa pun, kerana saya melihat dia macam tu daripada dulu sampai hari dia mati. Kami, saya kata masjid kami ni 2 orang ni Pak Haji Rafi. Sebelum ni ada satu lagi orang tua. Ada satu lagi orang tua. Sampai dia baca Quran di umur sampai dah 80. Baca Quran ni tak nampak. Dia dipotong bulu. Bulu dia potong. Dia bubuh di titik mata ni. Nak celak pergi nampak dia Quran. Baca dulu. Itu seorang dia kata. Dan meninggal ulama dan ustaz. Dan dia ni pun terbukti. Dia cakap itu. Terbukti. Hari itu dia kata ada satu mayat nak simpan sebelah kubur dia. Korek-korek ustaz. Doa-doa satu yang di mayat dengan kentapan tak apa. Ni orang tua. Yang tu ustaz sampai hari mati. Habis sembahyang baca Quran. Sampai mata pelupuk mata ni bila tua dia jadi apa? Dia jadi meleleh, dia jadi bertindak, dia jadi nak buka payah, dia potong bulu, dia bubuh di mata dia kafir tu. Nak baca juga Quran. Allah Akbar. Itu seorang yang ni orang dia kata Ustaz, anak saya dengan tahu cerita ni ambil akibat. Hari meninggal dia tu mayat waktu daripada rumah dia berapa meter daripada masjid. Waktu dia bukan orang kenal pun, dia bukan satu orang kenamaan, dia bukan satu orang apa, orang kampung biasa. Mayat betul daripada rumah, tak tahu Allah dorong hati siapa pakai main punya ramai ni. Pakai pegang orang sikit mayat sampai bersih. Mayat. Saya benda-benda macam ni bukan cerita daripada Quran, daripada hadis, tapi Allah cerita kat kita daripada hidup hari-hari. Tengok tu, yang sifat satu kita berketak. Dia Tuhan bagi kebetulan kita. Tak tahu ini macam mana. Kita tak tahu ini. Cakap banyak orang dalam cakap ni bukan belah. Tapi kita betul-betul di sisi Tuhan ni macam mana? Allah Tuhan. Dia pun mana buat alhamdulillah. Tuhan dah bagi saya. Benda-benda macam ni. Bila kita tu sama-sama kita ingat dia main ketak. Buka Quran bergerak itu. Tuhan jawab. Dan itulah macam berada. Jadi saya ambil kesempatan di sini. Saya pesan dari saya banyak-banyak. Saya pesan dekat tuan-tuan, buatlah kebaikan. Kerana kita buat kebaikan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Baik balasan orang bagi dekat kita, kita boleh rengkir. Tak payah kata tadi. Kita boleh rengkir mak kita, ayah kita, isteri kita, anak-anak kita. Kita boleh rengkir, mintakan, ya Allah, aku dulu ada dunia, bukan aku buat apa seorang-aku. Aku buat apa semua ahli keluarga aku. Hari ini aku dah masuk ni. Minta ya Allah, bawa dari kuasa terima dekat aku. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita minta. Satu keluarga kita selamat. Nah, wallah, yang baik daripada Allah dia dapat itu. Tidak kita tahu dengan tafsir kafarah dan surah doa. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين
بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.